ورحمة الله وبركاته. هذا هو الدرس الثاني من كتاب إحياء علوم الدين لحجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه. وكان الإمام الغزالي حجة الشافعية وركن المذهب، هو والإمام الجويني. الجويني ألف نهاية المطلب في معرفة المذهب، ولخصه الإمام الغزالي، لخصه في البسيط، ثم لخص البسيط في الوسيط، ولخص الوسيط في الوجيز، ولخص الوجيز في الخلاصة. وعلى الوجيز شرح الرافعي، وهو ركن من أركان المذهب الشافعي مع الإمام النووي. فركن المذهب في القرن الخامس الهجري الجويني والغزالي، وركن المذهب في القرن السابع الهجري الرافعي والنووي، وركن المذهب في القرن العاشر الهجري الرملي وابن حجر. وهي علامات فارقة عند الشافعية في خدمة مذهب الإمام الأجل محمد بن إدريس الشافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الإمام الغزالي هنا يذكر بعض ما تعلمه في هذه الرحلة الفقهية الرائعة الطويلة العميقة التي وصل فيها إلى تلك التآليف بسند متصل من لدنه إلى الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. في هذا العصر كان هناك العراقيون من أتباع الشافعي، وكان هناك المراوزة من أتباع الشافعي، وكان هناك مدرسة مصرية موروثة عن الإمام. وكان المذهب كان ثريا، ولذلك وضعوا له بعد ذلك مصطلحات تفك هذا الثراء وتنظمه. فجعلوا هناك الأقوال التي نص عليها الشافعي، ويعبر عنها بالمشهور ومقابل المشهور، وبالظاهر ومقابل الظاهر. وجعلوا أقوال أتباعه من أصحاب الوجوه، فعبروا إذا قوي الخلاف بالأصح، وإذا ضعف الخلاف بالصحيح، ومقابل الأصح ومقابل الصحيح. نظموا المذهب ووضعوا له مصطلحات، فرضي الله تعالى عن الجميع. الإمام هنا يبدأ في كتاب الصلاة. Disampaikan sebentar tadi oleh Al-Imam Syekh Dr. Ali Jum'ah setelah memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Rasulullah dan mengucapkan salam. Beliau mengatakan ini adalah pelajaran atau kelas yang kedua daripada kitab Ihya Ulumuddin yang disusun oleh Hujjatul Islam Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah. Al-Imam Al-Ghazali adalah merupakan hujjah, yakni sandaran utama dalam madhab Al-Imam Syafi'i. Beliau bersamaan dengan Al-Imam Al-Bairuni yang menjadi rakan kepada Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Al-Ghazali di kurunnya dalam madhab Al-Imam Syafi'i
yang menulis kitab Nihayatul Matlab fi Ma'rifatil Madhab. Diringkaskan kitab ini sehingga terkumpullah dengan kitab Al-Wasit. Daripada kitab Al-Wasit diringkaskan menjadi kitab Al-Wajiz. Daripada Al-Wajiz diringkaskan menjadi kitab Al-Khulasah. Semua menceritakan tentang konsep yang ada dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Kitab Al-Wajiz lalu disyarahkan oleh Al-Imam Ar-Rafi'i yang berada di kurun yang atau permulaan abad kurun yang ke-6, dan juga yang ada di kurun yang sama Al-Imam An-Nawawi. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa rukun dalam mazhab Al-Imam Syafi'i pada abad yang kelima, yaitu Al-Imam Al-Ghazali dan Al-Biruni, dan pada abad yang ke-6 Al-Imam Ar-Rafi'i dan juga Al-Imam An-Nawawi, dan pada abad yang ke-10 daripada ulama Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ar-Ramli dan juga Al-Imam Ibnu Hajar. Al-Imam Al-Ghazali ada menyebutkan dalam kitabnya ini tentang perjalanannya dalam mencari ilmu yang begitu panjang, perjalanan beliau dalam mengambil ilmu ini, yang ilmunya bersambung dengan sanad yang bersambung sampai kepada Imam Asy-Syafi'i. Di zaman ini ramai juga masih yang menyebarkan madrasah Imam Syafi'i, baik itu di Irak atau di Maroko atau di Mesir, yang kesemuanya adalah mengambil daripada lautan ilmu Al-Imam Asy-Syafi'i. Madhab Al-Imam Syafi'i ini kaya dengan pelbagai macam istilah-istilah dan terminologi yang disusun dan disebut dalam kitab-kitab mereka. Sehingga kita dapati dalam kitab-kitab mereka ini istilah-istilah terminologi seperti kalimat al-masyhur dan juga kalimat muqabil masyhur, yakni lawannya. Kemudian ada zahir, ada muqabil zahir, ada khilaful asah, kemudian ada muqabil asah, dan ada muqabil as-sahih. Kesemua ini adalah istilah-istilah, terminologi yang disusun dalam madrasah madhab Imam Syafi'i untuk tersusunlah ilmu itu dengan istilah-istilah tersebut. Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya ini ada menyebutkan bab yang akan dibahas adalah kitabus shalah, yaitu bab mengenai salat. تكلم في كتاب الصلاة عن فضيلة المكتوبة، والصلاة عماد الدين، والصلاة تكفر للمؤمن ذنبه بين الصلاتين. ففي الحديث الصلوات كفارات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، فكل اللمم ما سوى الكبائر تكفره الصلاة من رحمة ربنا بنا في الأمة المحمدية. وهذا يدعونا إلى الابتعاد عن الذنوب كبيرها وصغيرها، كما قال ابن المعتز: خل الذنوب كبيرها وصغيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. Dalam kitabnya ini ada disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali mengenai bab salat, dan dimulai dengan menjelaskan keutamaan salat-salat fardu. Dan kita semua sedia maklum bahwasanya salat ini tiang agama. Orang yang melakukan salat akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pengampunan dosa-dosa yang dilakukan olehnya di antara dua salat. Seperti di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, beliau ada menyebutkan bahwasanya antara salat satu dengan salat yang lain adalah penghapus kepada dosa-dosa selagi mana ia menjauhkan diri daripada dosa-dosa besar, yakni dosa kecil
yang diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah bahagian daripada rahmatnya Allah kepada umat ini dengan diampunkan dosa bila menjaga salat 5 waktu. Ini juga memberikan isyarat betapa pentingnya kita untuk meninggalkan semua dosa, baik itu dosa kecil atau dosa-dosa yang besar. Dikatakan oleh Habibul Mu'taz dalam bait-bait syairnya, rangkuman daripada makna bait-bait syair itu mengatakan, tinggalkanlah segala dosa yang besar atau kecil karena itu sifat orang yang bertakwa. Dan janganlah kamu menganggap kecil pada satu dosa karena gunung itu besar bermula daripada batu yang kecil. ثم يورد حديثا في غاية الأهمية، يقول صلى الله عليه وسلم: مثل الصلاة المكتوبة كمثل الميزان، من أوفى استوفى. وبهذا أجاب مشايخنا عندما ذهبنا إليهم وسألناهم سؤال الحائر: الله راضي عني أو أنه غضبان علي، كيف نعرف؟ فقالوا: هل تحافظ على صلاتك؟ نعم، نحافظ على صلاتي، ولكن أشعر بأنني مقصر وأنني مذنب وأنني كثير الخطأ. إذن الله يرضى عنك لأنه وفقك لأن تحافظ على صلاتك. فالحفاظ على الصلاة علامة على رضا الله، ثم بعد ذلك تخطئ وتصيب، تستغفر وترجع، فكل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. رحمة فتحها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نيأس من التوبة. خير الخطائين، وهي صيغة مبالغة، التوابون الذين يكثرون من العودة بعد الحوبة. نعم، نقع في الخطيئة وفي الخطأ، ثم بعد ذلك نرجع إلى ربنا سبحانه وتعالى. هو غضبان علينا؟ أبدا، ما دام قد وفقك إلى الصلاة. فإذا فرطت فيها إذن فهو على طرف من الغضب. فيجب عليك أن تحافظ على الصلاة حفاظك على حياتك، فهي حياة المؤمن. الصلاة فيها شيء عجيب غريب، أن الذي حدد موعدها هو الله جل جلاله. ألا تستحي أن الله يضرب لك موعدا أن تأتيه فتخلف موعده، ولا تخلف موعدا آخر حدده لك البشر، أو تسعى فيه لمصلحة أو تحصيل معاش؟ الله هو الذي حدد لك هذا الوقت وقال لك تعالى، فلا بد أن تلبي لبيك اللهم لبيك. لبيك هنا ليس للبيت الحرام، بل لبيك لمواقيت الصلاة. ولذلك كان رسول الله يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، يعني أتى فعلا من أفعال غير المسلمين. ولذلك وإن كان الإنسان لا يخرج من الملة بترك الصلاة، إلا أنه فعل كبيرة من الكبائر، عظيمة من العظائم، وهي التهاون فيما حدده لك الله، وكأن هذا الموعد ينتظرك. ومن صفات المؤمنين أن يتعلق قلب المؤمن بالمساجد،
يعني بوقت الصلاة، يعني بمكان الصلاة، يعني بنفس الصلاة. فالمسجد مصدر ميمي يصلح للدلالة على الحدث والزمان والمكان. فالمساجد معناها مواقيت السجود ومكان السجود ونفس السجود. إذا تعلق قلبك بذلك وكان حافزا لك ودافعا أن تلتزم بما قد قدره الله لك وبالموعد الذي ضربه لتأتيه، فأنت على خير حتى لو كنت مقصرا. فالتقصير من شأن البشر، فلا تيأس من روح الله ولا من رحمة الله، فهو الرحمن الرحيم. ولكن في نفس الوقت هذه الصلاة ستنهاك عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Disebutkan dalam kitab ini hadis Nabi Muhammad SAW perumpamaan pada salat. Katanya salat ini seperti timbangan. Siapa yang memenuhinya maka akan dipenuhi, yakni yang melakukannya akan diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang sedang berada dalam keadaan kehairanan, bertanya kepada seorang alim. Katanya, adakah Allah ini ridha kepada saya ataukah Allah ini murka pada saya? Seorang alim itu menjawab kepada yang bertanya yang sedang berada dalam keadaan hairan dan kebingungan. Katanya, adakah kamu menjaga salat untuk kamu laksanakan? Katanya, ya, tetapi banyak kekurangan dalam salat saya. Banyak salah khilaf yang saya lakukan juga. Orang alim itu mengatakan, kalau begitu Allah masih tetap ridha kepada kamu, karena kalau ia tidak ridha maka kamu tidak akan diberikan taufik untuk melakukan salat. Selagi mana kamu diberi taufik untuk melakukan salat, itu tanda Allah ridha kepada kamu. Dengan demikian dapat difahami bahwa seseorang yang menjaga salatnya itu adalah tanda keridhaan Allah kepada dirinya. Adapun kesalahan dan kesilapan yang dilakukan oleh seseorang itu adalah perkara yang wajar berlaku kepada semua manusia, karena semua manusia tidak lepas dan tidak luput daripada kesalahan. Seperti disebutkan di dalam hadis, semua anak-anak Adam ini melakukan kesalahan dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang bertaubat. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan rahmah kepada umat ini melalui penjelasan dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan dianugerahkannya oleh Allah pintu-pintu taubat, sehingga disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim Allah itu suka kepada orang-orang yang suka bertaubat dengan sirah mubalaghah, at-tawwabun atau at-tawwabin. Disebutkan dengan sirah mubalaghah, yakni menunjukkan betapa luasnya pintu maghfirah dan pengampunan yang akan diberi oleh Allah kepada orang-orang yang ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab yang demikian, sesiapa yang tergelincir kepada kesilapan, kepada dosa, hendaklah segera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengenai salat ini perlu untuk dijaga, wajib untuk dijaga seperti mana kamu menjaga nyawa kamu, seperti mana kamu menjaga kehidupan kamu. Karena salat ini penghubung antara kamu dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam salat ini terdapat banyak keajaiban. Yang paling utama untuk kita mesti menjaga salat dengan keajaiban yang ada di dalam salat adalah janji yang ditetapkan oleh Allah untuk kamu dipanggil oleh Allah pada waktu salat dan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak malukah kamu bila dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan salat, lalu kamu tidak datang akan panggilannya? Tidak malukah kamu bila ditetapkan janji oleh Allah untuk bertemu dengannya melalui salat, lalu kamu ingkari janjinya dengan tidak mendatangi salat?
yang kadang-kadang sebahagian daripada manusia tidak dapat mengingkari janjinya dengan manusia yang lain. Apatah lagi janji kepada Allah Subhanahu wa taala yang mesti untuk dipenuhi. Janji kepada Allah adalah memenuhi panggilannya ketika salat. Allah Subhanahu wa taala meletakkan janji pertemuan dengan hambanya melalui salat dengan menentukan waktu-waktunya salat, sehingga ditentukan waktu itu sebagai waktu pertemuan bagi seorang hamba dengan Allah, sehingga bila dipanggil untuk mendatangi salat maka kita mengatakan labbaik, yakni menerima panggilan itu. Bukan labbaik ini hanya difahami ketika kita bertalbiyah, ketika seorang melaksanakan haji di Masjidil Haram, tetapi labbaik ini adalah untuk menerima, menjawab seruan Allah ketika memanggil kita untuk melakukan salat pada waktu-waktu yang ditentukan. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, maksud daripada hadis Nabi ini adalah janji antara kami, yakni yang ada antara umat ini dengan agama ini adalah pada salatnya. Yakni seorang yang salat maknanya yang menjaga kepada agama. Orang yang meninggalkan salat maka dia akan kufur, kata Nabi SAW. Orang yang menjaga salat menjaga agama. Yang meninggalkan salat maka dia kufur. Maksud daripada kufur di sini bukanlah maksudnya keluar daripada Islam, tetapi melakukan perbuatan yang dilakukan oleh orang bukan Islam, yaitu mereka tidak salat. Dan meninggalkan salat ini adalah bahagian daripada perbuatan dosa besar dan dianggap melakukan perbuatan menganggap remeh kepada salat, dan ini adalah perbuatan dosa besar. Dengan demikian sifat seorang mukmin itu terhadap salat adalah memiliki tanggung jawab untuk melakukannya dan adanya ketergantungan kepada hal-hal yang terkait dengan salat seperti masjid. Kalimat masjid ini terkait dengan waktu dan tempat. Bila dikaitkan dengan tempat, masjid ini adalah bangunan untuk melakukan salat. Adapun bila dikaitkan dengan waktu, maknanya waktu-waktu sujud, maka ia pun dikatakan juga masjid. Masjid juga dikatakan tempat, ya, tempat kita meletakkan dahi ke tanah, itu pun juga dikatakan masjid. Maka dengan demikian terkait dengan salat, hal-hal yang ada kaitannya baik itu pada tempat ataupun pada masa. Dengan demikian dikatakan bahwasanya seseorang hendaklah menjaga janji pertemuannya dengan Allah melalui salat, walaupun seseorang itu melakukan dosa, tergelincir melakukan maksiat. Jangan sekali-kali putus asa untuk mendapatkan rahmatnya Allah. Tetap jaga salat dan dirikan, karena orang yang mendirikan salat akan tercegah daripada perbuatan keji dan perbuatan mungkar. ثم تكلم بعد ذلك على فضل الجماعة. الصلاة واجبة، ولكن الجماعة تحسب لك 25 درجة فوق صلاة الإنسان وحده، الفذ يعني المنفرد. أمرنا أنه إذا أدركتك الصلاة فصلي، فقد جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، حتى لو فقدت الماء تيممت، ولكن لا تترك الصلاة. وأرشدنا إلى الجمع في حديث ابن عباس عند مسلم، ولكن لا تترك الصلاة. الصلاة أمرها عظيم، ولذلك أمرنا بها على كل حال من صحة أو مرض. لكن الجماعة لها فائدة مضافة إلى الصلاة التي هي عبادة، فيها وحدة وفيها تكافل وفيها تعلم وفيها سعي إلى المساجد التي هي بؤرة الخير، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. بعد ذلك
تكلم عن فضل السجود. أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، وتحرى الدعاء في السجود فإنه أحرى أن يستجاب لك. ولما سأله الجنة أحدهم، سأل رسول الله الجنة، قال: أعني على نفسك بكثرة السجود. والسلف الصالح كسيدنا علي زين العابدين ابن سيدنا الحسين فهم من هذا حتى السجود المفرد، فكان يسجد لله في كل يوم 1000 سجدة. إذن فالسجود المفرد فعله بعض السلف الصالح. النبي علمنا السجود المفرد في التلاوة، وعلمنا السجود المفرد في الشكر، وعلمنا السجود المفرد عندما نتلقى خبرا فيه آية من آيات الله. ولذلك لما بلغ ابن عباس موت ميمونة عليها السلام أم المؤمنين سجد، فقالوا له: أتسجد عند ذكر الموت؟ قال: لا، موت أم المؤمنين آية، يعني مسألة عظيمة من عند الله، ولذلك سجد كما نسجد في صلاة الخسوف وفي صلاة الكسوف وفي صلاة الاستسقاء ونحو ذلك، يعني هي نوع عبادة لله. فالسجود المفرد أيضا وارد: أعني على نفسك بكثرة السجود. ثم بعد ذلك تكلم عن فضل الخشوع في الصلاة، وأن الخشوع هو روح الصلاة، ويجب علينا أن نخشع. والخشوع إنما هو في القلب، ويساعد عليه النظر إلى موطن السجود. وظن بعضهم أن النظر في موطن السجود هو نفس الخشوع، وليس بصحيح. وهنا يحيي الإمام الغزالي معنى جديدا، حيث تحول الخشوع عند الناس إلى إجراء جسدي، والأمر ليس كذلك، والله أعلم بما هنالك. الخشوع خشوع قلبي لرب العالمين، خبوت لله، ولذلك يساعده النظر إلى موطن السجود. تكلم العلماء عن النظر. أنت واقف فموطن النظر السجود، وأنت ساجد فموطن النظر أرنبة الأنف، وأنت راكع فموطن النظر إبهام رجلك اليمنى. كل هذا أتوا به من أن النظر إلى مكان محدد يساعد على الخشوع، وليس هو نفس الخشوع. Kemudian Imam Al-Ghazali ada menyebutkan tentang keutamaan sholat berjamaah. Sholat fardu itu wajib, akan tetapi sholat berjamaah akan mengangkat derajat seseorang daripada sholat bersendirian dengan 25 derajat sebagaimana disebutkan di dalam hadis. Oleh sebab itu kita diperintahkan untuk menjaga dan melaksanakan sholat ini berjamaah, walaupun kita diperintahkan untuk melakukan sholat dalam keadaan apapun juga, di mana saja, dalam situasi apapun juga. Karena bumi ini dijadikan oleh Allah tempat untuk seorang itu boleh sujud, dan debunya boleh dijadikan alat untuk bersuci. Di mana saja kita mendapati waktu salat, diperintahkan untuk kita melaksanakannya.
Al-Imam Sayyidina Abdullah ibn Abbas ada menyebutkan tentang bagaimana keagungan dan kemuliaan salat ini yang tidak boleh ditinggalkan, baik dalam keadaan sehat atau dalam keadaan sakit. Perlu untuk atau wajib tetap menjaga salat. Tetapi melakukan salat berjamaah ada kelebihan. Kelebihan pada pahala. Kelebihan adanya saling bertemu sesama orang-orang yang melaksanakan salat. Salat berjamaah ada kelebihannya, langkah kaki yang digunakan menuju ke masjid, itu pun tambahan pahala diberikan oleh Allah yang kita diperintahkan oleh Allah untuk melakukan kebaikan, karena orang yang melakukan kebaikan akan diberi kejayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Syekh Al-Imam Al-Ghazali juga menyebutkan tentang keutamaan sujud di dalam salat dengan menukil satu hadis yang Nabi bersabda, kedudukan yang paling hampir antara seorang hamba dengan Allah adalah ketika ia berada dalam keadaan sujud. Dan hendaklah kamu sujud, kata Nabi, dan berdoalah di dalamnya, karena di dalam sujud doa seseorang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang sahabat datang kepada Nabi dan meminta kepada Nabi agar supaya didoakan masuk syurga. Nabi menjawab kepadanya, bantulah aku untuk dapat apa yang kamu mahu dengan memperbanyak sujud, kata Nabi SAW. Di situ ada sujud yang dinamakan sujudul mufrad, yakni sujud bersendirian, seperti dilakukan oleh Sayyidina Ali Zainal Abidin Ibn Husain, di mana beliau melakukan sujud 1000 kali dalam satu malam, dan ini adalah ada sandarannya daripada salaf yang melakukan sujud al-mufrad atau sujud secara bersendirian. Maka seperti dalam sujud tilawah, seperti sujud syukur, seperti sujud ketika mendengar khabar yang khabar itu menunjukkan kebesarannya Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Abdullah ibn Abbas ketika mendengar akan wafatnya Ummul Mukminin Siti Maimunah, maka beliau sujud. Maka ditanya, adakah kamu sujud dengan mendengarkan khabar kewafatan seseorang? Katanya, sesungguhnya ini adalah kabar kematian yang seseorang yang besar dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan ini bagian dari tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, maka beliau sujud. Seperti juga sujud dalam salat gerhana dan seumpamanya. Kemudian Syekh Al-Imam Al-Ghazali menyebutkan tentang keutamaan khusyuk di dalam salat. Katanya khusyuk ini adalah ruh kepada salat, dan khusyuk ini letaknya di dalam hati. Mata atau pandangan seseorang dalam salat dapat membantu seseorang untuk khusyuk. Namun hakikat khusyuk adalah di dalam hati. Akan tetapi dianjurkan untuk dapat dibantu khusyuk hati dalam salat dengan melalui pandangan mata ketika salat. Seseorang ketika berdiri dalam salat, pandangan matanya ke tempat sujud. Ketika ruku, pandangan matanya pada ibu jari kanan kaki. Pada saat dalam keadaan sujud, pandangan matanya pada sentuhan hidung ketika sujud. Ini semua tempat-tempat atau pandangan-pandangan dalam salat yang membantu hati untuk khusyuk. أورد الإمام الغزالي حديثا في منتهى الأهمية يؤكد على حضور القلب وأنه هو الأساس في الصلاة. والحديث عن سيدنا صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يصلي لا يكتب له من صلاته إلا نصفها ولا يكتب له إلا ثلثها إلا ربعها إلا خمسها إلا سدسها إلا عشرها. وإنما يكتب من صلاته ما عقل منها. فلا بد إذن من حضور القلب حتى تكتب لك الصلاة بكلها.
هذا حديث مهم في قضية حضور القلب، وهو حقيقة الخشوع والمؤدي إليه. نبه العز بن عبد السلام في قضية السجود المفرد أن هناك عبادات مشروعة لم تشرع وحدها، ومنها الركوع، فليس هناك في الشريعة ركوع مفرد. هناك سجود كما ضربنا الأمثال، ويمكن أن نزيد منه كما يفعل سيدنا علي زين العابدين، وكما فعل كثير من الأئمة، منهم الإمام الرفاعي، ومنهم الإمام الشاذلي، ومنهم كثير من الأئمة أكثروا من السجود المفرد. لكن الركوع ليس فيه أبدا أن تعبد الله بأن تركع له ركعة هكذا خارج الصلاة. هو مشروع داخل الصلاة، لكنه ليس مشروعا خارج الصلاة. ومنه الطواف أو السعي بين الصفا والمروة، فالسعي بين الصفا والمروة ليس عبادة مفردة، بل لابد أن تكون بعد طواف. أما الطواف فهو عبادة مفردة، يجوز أن نطوف ولا نسعى. إذن فهناك عبادات هي جزء ولا يمكن أن تكون إلا جزءا، وهناك عبادات يمكن أن تفرض، وذلك بإذن الشارع وبتعليمه. Imam Al-Ghazali menyebutkan hadis dalam kitabnya ini yang sangat penting mengenai khusyuk yang dimaksudkan hadirnya hati ketika sholat, dan itu adalah merupakan asas dalam sholat seseorang. Katanya baginda Rasulullah SAW bersabda, terdapat seorang hamba yang dia melakukan sholat namun tidak dicatat pahala untuknya kecuali separuh sahaja. Ada yang ditulis hanya 1/3, ada yang ditulis hanya 1/4, ada yang ditulis hanya 1/5, ada yang ditulis 1/6, dan juga ada yang 1/10. Lalu kemudian Nabi bersabda, sesungguhnya yang dicatat sebagai pahala dalam salat bergantung hadirnya hati ketika berada dalam keadaan salat. Dengan demikian, mesti kita itu menghadirkan hati atau khusyuk dalam salat keseluruhan supaya kita mendapatkan pahala dengan sempurna. Hadirnya hati itu hakikat khusyuk. Al-Izz bin Abdus Salam ada menyebutkan tentang kedudukan sujud yang dinamakan sujudul mufrad. Katanya ada ibadah itu yang disyariatkan secara bersendirian, ada ibadah yang disyariatkan tidak boleh bersendirian. Di antara ibadah yang tidak boleh atau yang tidak disyariatkan sendirian adalah ibadah rukuk, yakni orang nak rukuk saja, maka tidak boleh, sebab tidak ada syariat yang membenarkan ibadah sekedar rukuk sahaja. Berbeza dengan sujud yang ianya adalah diperbolehkan walaupun bersendirian, seperti dilakukan oleh Sayyidina Ali Zainal Abidin, Al-Imam Ar-Rifai, Al-Imam Syadzili, dan ramai daripada ulama-ulama yang juga melakukan sujud secara bersendirian tapi tidak pada rukuk secara sendirian, yakni rukuk sahaja maksudnya. Termasuk juga yang diperbolehkan atau yang tidak boleh dilakukan bersendirian atau dilakukan ibadah itu saja, melainkan berkait dengan yang lain, yaitu seperti ibadah sa'i. Kita di dalam melakukan tawaf dan juga sa'i, kita tidak boleh untuk melakukan sa'i sebelum tawaf, karena tawaf dulu baru sa'i. Tapi ibadah tawaf dia ibadah yang bersendirian, boleh dilakukan bila-bila masa dan tidak terkait dengan ibadah apapun juga. Ini beberapa contoh daripada ibadah
yang mufrad dan ibadah yang berkait dengan ibadah yang lainnya yang kesemuanya adalah dipandu oleh syarak. ثم تكلم الإمام عن الإمامة والقدوة. فعندما نذهب إلى صلاة الجماعة يتقدم إمام، هذا الإمام ينبغي أن يكون أقدر الناس على القراءة. والأمي في لغة الفقهاء هو من لا يتقن الفاتحة، قد يكون أستاذا كبيرا في جامعة في تخصص من التخصصات لكنه لا يستطيع أن ينطق النطق الصحيح للفاتحة، فهذا يسمى بالأمي. وليس الأمي هو ما شاع بيننا من لا يعرف الكتابة والقراءة مثلا. فالإمام يجب أن يكون نختاره من بين الحفظة، فحفظ كتاب الله هو الذي يقدم وهو الذي يؤخر في هذا المقام. والحفاظ على الأوقات فيه الصلاة في أول وقتها، إلا إذا اجتمع أهل الحي على غير ذلك. الصلاة في أول وقتها فيها بركة. في بعض الأحيان يجتمع أهل الحي ويؤخرون صلاة عن موعدها ساعة حتى يتمكن الناس من الرجوع من العمل أو من أداء بعض المهام التي تشغل حياتهم، فتؤخر الجماعة باتفاق أهل الحي، ويجوز هذا بشرط ألا تدخل في وقت الكراهة. وهذا من فضل الله علينا أن جعل الصلاة من الواجب الموسع، يعني نستطيع أن نوقعها في أي وقت من وقتها الذي حدده جبريل مع سيدنا صلى الله عليه وسلم كما في الموطأ للإمام مالك. Kemudian Al-Imam ada menyebutkan mengenai al-imamah atau berjamaah di dalam salat dengan adanya imam yang mengimamkan atau memimpin salat. Tentunya dalam salat berjamaah imam akan mengimamkan, dan di antara syarat imam adalah orang yang paling mampu untuk membaca Al-Quranul Karim, yang memahami Al-Quranul Karim. Kalimat al-ummi, yang yakni kalimat ummi dalam istilah atau terminologi ahli fiqh, artinya adalah orang yang tidak cukup benar dalam membaca Al-Fatihah, yang tidak sempurna dalam membaca Al-Fatihah dikatakan ummi, yakni yang tak pandai baca Fatihah di dalam salat. Yang seperti ini tidak boleh untuk ke depan menjadi imam, dan bukanlah kalimat ummi itu biasanya difahami orang yang tak pandai membaca dan tidak pandai menulis. Tapi dalam ilmu fiqh, ummi itu adalah orang yang tak pandai atau tidak sempurna dalam membaca surat Al-Fatihah. Mungkin ada seseorang dia pensyarah di satu university atau dia orang ada kedudukan tertentu, tapi dia tidak fasih dalam membaca Al-Fatihah. Walaupun dia orang berstatus sebagai seorang pensyarah, tapi tak boleh menjadi imam karena ukurannya adalah dia tidak sempurna di dalam membaca Al-Fatihah. Juga yang menjadi imam itu adalah dipilih daripada kalangan orang-orang yang menghafal dan juga menghafal Al-Quran, dan juga menjaga waktu untuk mendirikan salat sekali bersama dengan para jamaah. Melakukan sholat secara berjamaah di awal waktunya adalah membawa keberkatan. Kadang-kadang orang yang menjadi imam atau orang
sholat jamaah itu ditunda karena menunggu orang-orang tertentu, sehingga kadang-kadang 1 jam diakhirkan sholat itu daripada awal waktunya karena menunggu orang itu datang. Sehingga ini boleh menyebabkan para jemaah makmum ini yang mungkin ada pekerjaan, mungkin ada hal-hal kesibukan yang lain, jadi akan terganggu kesibukan mereka. Maka bila ingin diakhirkan sholat itu daripada awal waktunya karena menunggu orang tertentu, maka hendaklah itu disepakati oleh semua yang hadir di tempat itu, dan tak boleh menunda-nunda sholat karena satu orang, melainkan yang lain yang hadir bersepakat untuk menunggunya selagi mana tidak sampai kepada waktu yang dimakruhkan sholat itu ditunda sampai kepada waktu yang makruh. Dengan demikian kita melihat adanya rahmat dalam agama ini. Salat ini waktunya luas seperti diajarkan oleh Sayyidina Jibril kepada Nabi SAW untuk dilakukan di bila-bila masa yang luas pada waktu tersebut. أظن أن العشاء قد حان فنستمع الأذان ثم نكمل باب الصلاة ونختمه ونبدأ بعد ذلك بباب الزكاة في درس آخر إن شاء الله تعالى. Difahamkan kalau waktu salat sudah masuk, maka diberi laluan untuk dikumandangkan azan dan akan disempurnakan sedikit lagi, dan pada kelas yang akan datang akan dibahaskan bab zakat insyaallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر. أكبر.
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. كان الإمام مالك إذا أذن المؤذن وهو في الدرس أكمل الدرس، واعتبر أن إكمال الدرس أولى من صلاة السنة، وهذا منه فقه دقيق. فإذا ما وضعنا صلاة السنة وهي عظيمة مع درس العلم فهو أعظم، فنلتفت لهذه المعاني الجليلة ونكمل الدرس مع الإمام الغزالي رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه وأعلى درجته في عليين مع الصالحين، وجزاه الله خيرا على ما قدم. تكلم بعد ذلك عن السكتات التي ينبغي للإمام أن يتوقف عندها، وهي 3، وهذا الأمر حفظه الله لنا عن طريق الأئمة. أولها بعد تكبيرة الإحرام حتى يتلو دعاء الاستفتاح، وثانيها بعد الانتهاء من الفاتحة وهي على النصف من الأول. فهذه الكلمة التي ذكرها الغزالي
وهي على النصف من الأول، إنما هي مما فهموه من حال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتتبع الكلام في حديثه الشريف وعن الصحابة الكرام. قد لا تجد رواية تصرح بذلك، لكن هذا الدين نقل إلينا مع معانيه، ولم ينقل وحده هكذا نصوص. ومن هنا تأتي أهمية كلام الفقهاء العلماء الأتقياء الأنقياء في هذا المجال، فهم كانوا أدق وكانوا أكثر بحثا وأكثر فهما لموارد الشريعة الكريمة. هذه السكتة التي تكون بعد الفاتحة يقول عنها على النصف من الأولى، يعني الأولى إذا استمرت 60 ثانية أو استمرت 30 ثانية يبقى دي 15 ثانية. ثم بعدما ينتهي من السورة قال وهي أخفها، يعني تنقص عن الثانية، فلو كان هذه 30 ثانية تكون هذه 15 وتكون هذه 10. وكل هذه الوقفات إنما هو للاتباع حتى تكون صلاتك على صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الإمام الشيرازي في التهذيب أنك إذا ما شهدت الشهادتين ترفع إصبعك عند لفظ الجلالة، أشهد أن لا إله إلا الله، وهكذا. هذا لا تجده في نص، لكنه موجود فيما فهمه وفيما تتبعوه من كلام الصحابة الكرام ومن فعلهم ومن نقلهم من كتب لم ترد إلينا. ومن هنا فإن هذه الدقة المتناهية التي نقلوها إلينا والتي أهدرها كثير من العصريين للأسف الشديد هي من مهمات الدين، لأنها تكون عقلية أنه يريد أن يعترض على الغزالي وعلى ما يروي الغزالي وما ينقل الغزالي، أو عقلية تثق في السلف الصالح وتعظم شأنهم وتأخذ من علمهم ابتغاء هذه المحاذاة. إنها البركة تنقل أو يغلق الإنسان على نفسه والعياذ بالله تعالى. تكلم بعد ذلك عن صلاة الجمعة، تكلم بعد ذلك عن صلاة العيدين، وعن صلاة الاستسقاء، وعن صلاة الكسوف والخسوف. الكسوف يكون للشمس والخسوف يكون للقمر. صلاة الجمعة الخطبة أو الخطبتان قبل الصلاة، وصلاة العيد الصلاة قبل الخطبتين، على هذا الترتيب. وإن كان فيها خلاف بين الفقه الوسيع في الفقه الإسلامي، إلا أن جمهور الفقهاء وأغلب الفقهاء على هذا الترتيب، أن الجمعة الخطبتان قبل الصلاة، وأن العيد الخطبتان بعد الصلاة. فتنبه. ثم تكلم عن صلاة النافلة، سواء أكانت سنة آكدة أو سواء أكانت نافلة مطلقا. ثم تكلم عن أوقات الكراهة، وهي أن تأتي بصلاة في أوقات الكراهة
بعد الفجر وعند الشروق وعند الاستواء في الظهر وبعد العصر وعند الغروب، 5 أوقات بالتفصيل. هذه الأوقات أوقات يكره فيها صلاة النافلة التي لا سبب لها، والتي سببها يكون لاحقا عليها. أما التي سببها مقدم عليها أو التي سببها مقارن لها فهي مباحة. هذا مأخوذ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يقول بعدما بين أوقات الصلاة المكروهة: يا بني عبد مناف لا يمنعن أحدكم من يطوف بهذا البيت في أي ساعة شاء من ليل أو نهار أن يصلي لله ركعتين. فيقول الإمام الشافعي: سبب الركعتين الطواف، والطواف كان سابقا للركعتين، وعلى ذلك إذا دخلت المسجد صليت ركعتين، لأن الدخول سابق على الصلاة. أما السبب المقارن فهو الكسوف والخسوف، تصلي صلاة الخسوف والشمس كاسفة وتظل تصلي حتى تنفرج، فهذا سبب مقارن. أما صلاة أن تدعو لله، صلاة الحاجة، صلاة الاستخارة، فإنها سبب لاحق، أو النافلة التي لا سبب لها. فما كان له سبب سابق أو مقارن جاز، وما كان له سبب لاحق أو لا سبب له لم يجز. هذا تفصيل فك فيه الإمام الشافعي التعارض بين الدليلين. ينهي الإمام الغزالي كتاب الصلاة بالتأكيد على ضرورتها وبالتعظيم لشأنها، تعظيم قدر الصلاة. هذا كتاب المنذري سماه تعظيم شأن الصلاة. شأن الصلاة عظيم عند الله، فعظموه في قلوبكم وعلموا أولادكم تعظيمه. ثم شرع في بيان الزكاة. كل هذا في القسم الأول أو الربع الأول من العبادات، فالله المستعان. Disebutkan bahwa Al-Imam Malik meneruskan kelasnya atau pengajian ilmunya, mendahulukannya daripada sholat sunnah. Di sini kita dapat memahami ilmu yang begitu halus daripada sikap Al-Imam Malik, di mana mendahulukan majlis ilmu berbandingkan dengan sholat sunnah, karena majlis ilmu itu adalah lebih besar dan lebih mulia kedudukannya berbandingkan dengan salat sunnah. Al-Imam Al-Ghazali ada menyebutkan dalam kitabnya ini tentang bab salat beberapa tempat di mana dianjurkan seseorang untuk berdiam sesaat ketika berada di dalam salat, dan disebutkan ada 3 tempat. Dan tentunya berdiam sesaat di dalam salat ini disunnahkan dalam mazhab Imam Syafi'i setelah mengambil kira dalilnya melalui kajian daripada orang-orang dan ulama-ulama yang terdahulu dengan penyaksian kepada mereka yang dahulu melakukan salat bersama dengan Rasulullah SAW, dan diambillah kesimpulan daripada apa yang mereka fahami
untuk dijadikan sebagai satu penjelasan ilmu di dalam salat. Yang pertama, disunnahkan atau dianjurkan diam setelah seseorang itu mengucapkan takbiratul ihram sebelum membaca doa iftitah. Dan yang kedua, disunnahkan diam setelah membaca surat Al-Fatihah. Dan disebutkan bahwasanya kadar diam selepas membaca surat Al-Fatihah itu kadarnya separuh daripada kadar diam yang sebelumnya. Coba perhatikan batasan masa separuh itu daripada mana agaknya. Imam Al-Ghazali ada menyebutkan separuh tentunya ia tidak disebutkan dengan suka-suka tanpa adanya dasar dan sandaran, tapi ia adalah melihat daripada tatabbu', yakni melihat, menilai daripada apa kajian yang dikaji, daripada apa didapat yang dilihat daripada perbuatan-perbuatan salat yang dilakukan oleh orang-orang yang terdahulu, khususnya adalah mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mungkin kita tidak ada riwayat yang menyatakan kadar diam selepas Al-Fatihah itu separuh daripada kadar diam yang sebelumnya, tapi ini diambil sebagai satu pendapat yang dilihat atau diambil daripada kajian yang dibuat oleh Imam Al-Ghazali dan juga dalam mazhab Imam Syafi'i. Kemudian disebutkan juga yang ketiga di mana seorang itu dianjurkan untuk diam, yaitu selepas membaca surat di dalam salat dianjurkan untuk diam. Semua ini adalah diambil daripada ittiba', mengikut daripada orang-orang yang terdahulu. Dalam kitab dalam kata-kata Al-Imam Asy-Syirazi dalam kitabnya Al-Muhadzab ada menyebutkan bahwa seseorang itu ketika bertasyahud dan membaca asyhadu an la ilaha illallah dianjurkan untuk mengangkat jari telunjuknya ketika menyebut illallah. Yani ketika menyebut asyhadu an la ilaha illallah, ketika sebut illallah itu diangkat jari telunjuknya dalam at-tasyahud. Agaknya sampai sedetail itu mazhab ini membicarakan tentang salat, ketika angkat jari pun juga ditentukan bila dan pada sebutan apa. Ini menunjukkan ketelitian mereka para ulama ketika menukil daripada orang-orang yang terdahulu mengenai cara salat yang sempurna yang dilihat daripada perbuatan orang-orang yang terdahulu. Berbeza dengan apa komen daripada cara pemikiran sebahagian kelompok yang berusaha untuk menuduh yang bukan-bukan kepada Imam Al-Ghazali dengan tuduhan-tuduhan yang tidak berasas, kononnya mendatangkan pandangan-pandangan yang tidak ada dasar dan tidak ada dalilnya. Kemudian Al-Imam Al-Ghazali ada menyebutkan tentang pentingnya salat-salat sunnah yang dilakukan secara berjamaah dan juga salat wajib yang dilakukan secara berjamaah seperti salat Jumat. Kemudian ada disebutkan diuraikan salat 2 hari raya. Kemudian salat istisqa, salat minta hujan. Ada salat gerhana bulan, ada salat gerhana matahari. Kesemua ini juga disebutkan dalam kitab ini dan diuraikan oleh beliau. Pada salat Jumat dilakukan khutbah terlebih dahulu, 2 khutbah baru kemudian salat. Tapi dalam salat hari raya justru didahulukan salat terlebih dahulu lalu kemudian khutbah. Walaupun dalam hal ini ada perbezaan ulama yang luas, namun yang disepakati adalah pada salat Jumat didahulukan 2 khutbah dan pada salat hari raya didahulukan salatnya terlebih dahulu dengan tartib yang sedemikian. Lalu kemudian Imam Al-Ghazali ada menyebutkan tentang pembahagian salat-salat sunnah. Ada salat sunnah yang muakkad, ada salat sunnah yang mutlak, yakni yang boleh yang tidak sekuat daripada yang muakkad. Lalu kemudian juga beliau menyebutkan tentang waktu-waktu yang makruh untuk melakukan salat-salat sunnah. Di antaranya selepas subuh, di antaranya waktu matahari terbit, di antaranya waktu matahari tegak berada di atas waktu istiwa. Di antara yang keempat adalah selepas salat asar
dan yang kelima adalah ketika matahari terbenam. Maka 5 waktu ini adalah waktu-waktu yang makruh untuk seseorang melakukan solat sunnah. Kecuali ada beberapa solat yang dibahagikan mengikut sebabnya. Boleh atau tidaknya melakukan solat tersebut pada 5 waktu yang makruh yang disebutkan tadi. Di antaranya ada solat yang sebabnya kemudian. Kemudian ada solat yang sebabnya bersamaan. Ada solat yang sebabnya mendahului. Maka pada solat pada 5 waktu yang disebutkan tadi, solat yang dilarang untuk dilakukan adalah solat sunnah yang sebabnya itu di akhir. Sebabnya kemudian. Maka tidak dibenarkan melakukan solat sunnah pada waktu tersebut. Berbeza dengan solat sunnah yang waktunya di awal atau mendahului solatnya, atau solat sunnah yang bersamaan dengan sebabnya, seperti dijelaskan di sini, seperti solat yang solat tahiyatul masjid contohnya. Orang itu masuk dalam hadis Nabi Muhammad SAW, Nabi bersabda, wahai keturunan daripada Abdi Manaf, janganlah kamu menghalang seorang untuk salat dan tawaf di masjid ini, ini Masjidil Haram, bila-bila masa. Ini tempat yang di sini dikecualikan daripada dilarang melakukan salat pada 5 waktu tersebut. Salat yang dilarang, salat sunnah yang dilarang pada waktu yang 5 adalah solat sunnah yang sebabnya di akhir. Seperti solat hajat, seperti solat istikharah. Maka solat ini di 5 waktu tadi adalah tidak diperbolehkan. Berbeza dengan solat sunnah di waktu ini yang sebabnya di awal atau sebabnya bersamaan. Seperti solat tahiyatul masjid. Orang itu masuk masjid dulu baru solat sunnah. Maka sebabnya di awal, salatnya kemudian. Yang seperti ini di 5 waktu tersebut mubah, diperbolehkan. Atau salat sunnah di 5 waktu ini yang sebabnya bersamaan. Seperti salat gerhana. Matahari, bila berlaku gerhana matahari di waktu atau salah satu daripada 5 waktu ini, maka diperbolehkan melakukan salat gerhana sehingga matahari itu kembali normal. Barulah habis waktu melakukan solat sunnah gerhana. Selagi mana gerhana itu berlaku, maka kita boleh melakukan solat sunnah tersebut walaupun berada pada salah satu waktu daripada 5 waktu yang dilarang. Termasuk daripada solat yang dilarang pada 5 waktu ini adalah solat sunnah mutlak, yakni solat sunnah yang tak bersebab, yang tak ada nama, yang tak ada sebab. Maka tidak diperbolehkan untuk dilakukan pada 5 waktu yang makruh melakukan solat sunnah. Demikian beberapa uraian yang disebutkan oleh Al-Fadhil Al-Imam Syekh Dr. Ali Jum'ah, dan kemudian diakhiri bahwasanya Imam Al-Ghazali mengakhiri bab ini dengan mengajak kepada kita supaya mengagungkan solat, membesarkan solat dan menjaga solat. Kemudian beliau mengatakan, ada seorang ulama mengatakan atau menulis satu buku oleh Imam Al-Mundhiri yang menulis buku tajuknya adalah mengagungkan perihal salat dan perintah untuk mengajarkan kepada anak-anak kita untuk menjaga dan melakukan salat. Pada pertemuan yang akan datang, kata beliau, akan dibahaskan bab mengenai zakat. Wallahu a'lam. الحمد لله رب العالمين في البدء وفي الختام. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. قوموا إلى صلاة.